Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So analysis yang anda nanti-nantikan selepas 5 hari so tak ada di YouTube channel. So malam ni adalah malam review yang pertama tu selepas 5 hari. So guys, let's go. Kita pergi ke coin market cap dulu untuk tengok apakah untuk review market dulu secara keseluruhan apa dah berlaku untuk hari ini. So guys, inilah coin market cap. So macam biasa kita akan review dulu total market cap. So last tu tinggal masa hari Isnin adalah di hampir 1.6 1.7. So market cap sekarang berada di 1.959 trilion. So macam tu target lah sampai almost 2 trilion daripada hari Isnin dulu. Siapa tengok last video hari Isnin itu tu ada update orang cakap total market mostly akan sampai almost 2 trilion. So almost 2 trilion ni kita tengok lah boleh ada rejection atau tidak. Expected mungkin ada sedikit rejection lah. Dan tengok volume 105 billion dalam market untuk 24 hours. Tu ikutkan sini market cap hanya tak meningkat banyak pun. Semalam pun dalam 1.9, so hari ni pun 1.9, tak banyak berlaku penambahan dalam total market. Sebab apa? 1.9 ni adalah kawasan major resistance lah, nanti dalam chart tu akan tunjukkan. So untuk volume hari ni melakukan kejatuhan 5.2%. Dominant BTC drop 44.2. So hari Isnin tu tinggalkan dominant BTC almost dalam 46%. So BTC drop 44%. So bila kita tengok ni apa senang kalau di market cap ni, siapa yang masih baru nak tahu pergerakan Bitcoin atau altcoin, macam cakap sekiranya total market meningkat, dominan BTC berkurangan dalam market, ini bermakna altcoin yang akan melakukan pergerakan. So macam tengok lately untuk 5 hari masa tak ada ni, altcoin memang melakukan kenaikan drastik lah. Tengok Cardano, SRP, Dogecoin, semua tu melakukan kenaikan yang drastik. Tapi kenaikan yang paling banyak kita tengok lah di Cardano lah, break dia punya main resistance tu, nanti di chart tu akan pergi. So untuk Ethereum dropping daripada Ethereum dropping sikit daripada hampir 20% ke 18%. So kita tengok macam sebelum cakap, kita ada cycle yang pertama 4 year cycle. Menyebut saya cycle tu crypto semua melakukan kenaikan, kemudian 21 ni kita dropping lah 80-60%, dengan altcoin pun dalam 80-90%, Bitcoin almost 60% drop. So dah berlaku, dan kita buran. Bila buran ni kita akan tengok satu benda. Pertama kali kita tengok BTC running daripada 29k ke hampir sekarang ni lah sampai hampir 46-47k. Kemudian kita tengok BTC melakukan kata sideways ataupun pergerakan yang tak banyak dalam 46, 47, 46, 47 juga. Dan kita tengok Ethereum. Kemudian cycle, kemudian Ethereum pula melakukan kenaikan. Tengok Ethereum daripada 2.3 sampailah 3.2 macam cakap. So 3.2 pun dah major resistance. Kemudian lepas kita tengok BTC cooling down, Ethereum cooling down, dan kita tengok altcoin yang lain lah. Altcoin ni sebab tu kita tengok untuk dalam 3-4 hari ni kita tengok Cardano, BNB, SRP, Dogecoin ni semua melakukan kenaikan. So next cycle macam mana? Next cycle akan kembali balik ke dalam Bitcoin. So kata Bitcoin pula akan menunjukkan peningkatan selagi mana total market kita terus melakukan peningkatan. So nanti tu akan terangkan di chart lah, kita tengok macam mana pergerakan, apakah dah tiba masa untuk Bitcoin pula melakukan run up selepas kata cooling down daripada 29, 42, waktu berehat di situ, dan adakah melakukan kenaikan kemudian. So nanti tu akan tunjukkan chart, tunggu tengok adakah pergerakan Bitcoin ataupun masih lagi kata pergerakan market, total market ni masih menjebelahi untuk altcoin. So kita review market untuk Bitcoin untuk minggu ni. So untuk hari ini Bitcoin berada di 46k, so dropping seperti dalam pagi tadi 47, so dropping dalam 0.88%. And then Ethereum 3 yang tinggi tengoklah 3.2k, so dalam 3.12 macam seperti ini kata kawasan resistance, do expected dia akan sedikit bound. Cardano break keduanya major resistance. So nanti Cardano di chart tu akan tunjuk lebih jelas. So tengok Binance $400. So yang tu tinggalkan itu dia ada target dalam 417 ataupun 417. So masih lagi on road untuk achieve target. So SRP 1.28. So macam cakap sebelum ni, kita bahas SRP berada di antara 0.3 ke 0.8. So macam cakap SRP perlu berada di atas 0.8 sen, 80 sen USD dollar, barulah kita akan nampak peningkatan drastik. So apa yang berlaku di SRP berada di atas 0.8, tengoklah price nak naik itu mudah je. Sebab tu cakap kata support tu bila SRP kembali balik dalam box support, so price untuk naik ke atas tu, momentum untuk kenaikan tu lebih drastik lah. So siapa yang ikut tu lama, dia akan notice lah waktu pergerakan ni antara lepas di break 0.8 ni, kita tengok
kereta api terus melakukan kenaikan drastik. So untuk Dogecoin baru lagi, Dogecoin perlu berada 30% ke atas, so dalam 29. So Dogecoin nanti kalau berada atas 30%, tapi expected dia akan melakukan kenaikan yang lebih drastik lah, almost dalam 0.5% untuk sampai dia punya major resistance balik. So nanti dia akan tengok lah. So another coin Polkadot, Uniswap, Solana daripada 36, 46. So Zul tak dapat buy lagi Solana ni. So siapa yang ada hold, Solana ni very good lah, hold lagi. Sebab apa, Solana ni expected dah pun sampai dia punya major resistance. Nanti tu tengok kat Solana. And then kita tengok lain-lain, Matic 1.2. So macam cakap almost $1 balik akan peningkatan yang banyak lah, 1.2. And then VeChain, siapa beli VeChain, dulu ni ada VeChain kumpul banyak, dah 12 sen. So harga tertinggi ialah dalam 20 sen dolar. So siapa peningkatan yang banyak untuk VeChain ni, siapa yang beli tu ada dalam 2000 lebih untuk VeChain ni, simpan untuk long term. Kemudian adalah another. So altcoin semua melakukan peningkatan yang drastik lah. Kita tengok sebab apa, selepas Bitcoin naik, Bitcoin cool down, Ethereum naik, Ethereum cool down, now time to altcoin lah, altcoin yang selain Bitcoin dan Ethereum ni. Kemudian kita tengok lepas ni kata pergerakan sekiranya total market tu masih lagi melakukan peningkatan yang drastik, kita akan tengok pula kata cycle tu berubah kembali balik ke dalam Bitcoin pula akan melakukan pergerakan. So kenapa dekat lepas ni Bitcoin pula melakukan? Okay, let's go kita ke chart. Alright, pertama kali kita akan tengok total market. So total market kita tengok kat sini, total market. Alright, so akan pergi daily. Alright, so inilah daily. So sebelum ni tu tinggalkan market di kawasan ini dalam 1.65, 1.7. So expected dah pun naik dan price dah pun berada di kawasan major resistance Fibonacci antara 2 trilion ke 2.2 trilion. So antara kawasan ni adalah kawasan yang penting untuk total market break ini, kemudian barulah kita akan melakukan pergerakan yang lebih drastik. Sebab apa, ingat total market paling tinggi kita capai dalam sejarah ialah dalam 2.5 trilion. So sekiranya total market nak break 25 ni, kita perlu dulu secara teknikalnya, teknikal kita perlu break dulu kawasan resistance ini. So price perlu break atas ni, bound, kemudian barulah melakukan atas, barulah kita akan nampak target-target kita lain. Antara yang Zul dah remark kat sini, right, antara yang Zul remark kat sini, dia punya ni adalah dalam kalau break itu 2.8, 3.3 trilion, 4.6 trilion. So sekiranya berlaku 6 trilion tu hampir 7 trilion. So sekiranya total market, kita akan tengok semua coin akan melakukan peningkatan lah, which is Bitcoin, Ethereum dan altcoin semua ni akan melakukan, orang kata, untuk, sebab tu cakap long term adalah orang kata aset yang berbaloi lah untuk simpan untuk crypto dalam kita punya wallet. So untuk total market, apakah akan berlaku? Adakah terus akan melakukan peningkatan? So untuk total market, apa yang tu tengok kat sini lah, total market do expected akan berlaku sikit rebound. So macam cakap, sekiranya price itu sampai di kawasan major resistance, kita akan nampak sedikit rebound. So cakap macam mana, price hampir di 2 trilion. Dengan saya ni berlaku rebound. So rebound tu sampai mana? So kita ada dua. Satu per sekali kita boleh target swing low to swing high. So expected boleh sampai di dalam kawasan ni, jatuh. So kiranya jatuh lawan ni, kita akan kita ingat kita masih ada lagi ni trend line ni. So trend line ni kita boleh extendkan lagi untuk ke atas. Right, kita akan unlock trend line ni ke atas. Okay, so sekiranya total market dropping daripada tinggi ni ke kawasan ini, right, daripada sekarang ni dah 1.9. So jangan terkejut, price masih lagi boleh jadi 1.8. So dah expected ni. So sekiranya price masih lagi kata bermain dalam kawasan trendline ni, itulah very positif lah untuk market untuk melakukan terus peningkatan. Sekiranya total market dropping di bawah trendline ni, kita akan expected crypto akan buat correction yang besar sikit lah ke bawah. So expected sampai mana, macam biasa kita akan tarik Fibonacci swing low to swing high daripada bawah ni. So kita akan nampak expected sekiranya yang ni worst case yang boleh berlaku dalam market, price boleh jatuh dalam 1.5 trilion. So sekiranya batu 1.5 trilion, kita akan expected semua coin akan berlaku correction juga. So untuk yang apa yang expected sekarang ni, kita akan nampak momentum kenaikan untuk crypto market selagi mana crypto market masih lagi bermain dalam trend line ini. So kita akan tengoklah apa yang berlaku. So untuk ni expected mungkin akan berlaku rebound. Rebound tu sampai mana, kita ada first, kita ada ini dan kita ada ini. So boleh saja sampai ini pun dilembang ke atas. Sebab apa, kalau ikutkan sini kita ada Fibonacci swing low to swing ni, so belum lagi sampai. Tapi kita ingat kita ada yang minor resistance. Right, kita ada minor resistance kat sini. Sorry, minor support.
So sebelum ni resistance dah bertukar jadi support. So kena kita ni major support lah ni, kawasan kuning. Major resistance di kawasan ini. So kita ada major box support resistance di kawasan ini. So price total market perlu break kawasan ini untuk tengok harga coin terus melakukan peningkatan. So itu total market. Tengok pula BTC dominant. Okay, BTC dominant apa yang berlaku sebelum ni tu tinggalkan BTC dominant. So expected bahawa kita ada falling rising wedge di mana ialah pattern bearish. So expected Bitcoin dominant akan jatuh. So macam cakap bila dominant total market meningkat, dominan jatuh, kita akan nampak all coin akan melakukan peningkatan. So macam itulah, tengok macam mana masa 5 hari tu tinggalkan market. Nampak macam mana pergerakan yang berlaku itu. Kita tengok total market meningkat, dominan BTC berkurangan dalam market, dan kita tengok all coin semua melakukan peningkatan. So benda ni dah expectedkan akan berlaku. Sebab tak apa. Bagi siapa yang lama dalam kripto, yang ini orang kata normal, adalah cycle. Kita ada 4 year cycle untuk kripto secara keseluruhannya. Kemudian bila melakukan buran tu, kita ada juga cycle buran. Ataupun cycle buran tu kita tengok BTC akan mulakan pergerakan. Macam mana kita tengok daripada 29 sampai ke 47, 46k. Kemudian kita tengok Bitcoin cooling down di kawasan tu. Kemudian kita tengok Ethereum, ada altcoin. So altcoin tu sebenarnya akan dimulakan ada Ethereum. Tengok Ethereum naik sampai 3.2k. Kemudian tengok Ethereum pula melakukan kata sideways. Kemudian tengok altcoin yang kecil-kecil bawah ni lah untuk masa dia untuk melakukan peningkatan. Dan sekarang tengok apakah next pergerakan. So expected masih lagi ke untuk total market. Total market kita ada target lagi untuk dominant BTC kita lagi dalam 42%, sekarang dalam 45%. So expected sekiranya total market terus melakukan peningkatan, kita akan tengok BTC masih lagi buat pergerakan sideways ataupun orang kata main below 48k. Kemudian kita akan tengok altcoin akan terus melakukan peningkatan. Sebab apa? Ingat, altcoin lain semua masih lagi ketinggalan ke belakang atau masih belum lagi sampai ke major resistance. Contoh yang dah sampai adalah Cardano, Ethereum. Yang lain semua masih lagi orang kata baru setapak keluar daripada zone zone untuk buran lah berlaku untuk altcoin. So let's go, kita pergi ke Bitcoin. Kita tengok Bitcoin macam mana pergerakan Bitcoin untuk yang akan datang dan apa yang berlaku. Alright, so untuk Ethereum, untuk Bitcoin, so macam tu tinggal sebelum kita ada couple handle. So ada Monte couple handle. So price target lah di kawasan ni dalam 56 trilion. So kita dah pun break, dan kemudian kita dah cuba break another resistance di kawasan 46k. Kita berjaya break, kemudian kita return balik. So return balik, now price kita bermain dalam kawasan minor support di kawasan biru tu. Kita tengok minor support ni dalam kawasan 45. So untuk ini kita tengok sama juga Fibonacci dari swing low to swing high. Kita tengok expected Bitcoin boleh jatuh dalam area ni. Alright, kita expected boleh lagi Bitcoin jatuh dalam mana-mana area dalam kawasan box ni, kemudian melakukan rejection ke atas, ataupun dia boleh lagi rejection sampai bawah sampai trendline ni. So selagi dia tak break trendline ni, tadilah kita akan nampak Bitcoin akan terus melakukan peningkatan. So ini hujan, hopefully hujan tu tak mengganggu lah tu punya audio. So untuk Bitcoin, masih lagi nampak pergerakan akan melakukan kenaikan, walaupun kita akan nampak sedikit Bitcoin itu akan melakukan dropping. So dropping tu selagi mana Bitcoin tak drop bawah daripada trendline ni, so selagi itulah kita akan expect untuk melakukan lebih ke atas, lebih. So ingat, kita ada target kita di kawasan ini 56. So macam cakap, Bitcoin pun ada dia punya major resistance, iaitu daripada high 65k ke lower ni dalam 29k. Swing high to swing low, kita ada Fibonacci resistance antara 0.7 0.6 golden packet. So inilah kawasan box kita Bitcoin perlu break kawasan ini antara price dalam 50.8k ke 56.8k, to range dalam 6k ke 7k. So sekiranya break ini, barulah kita akan nampak opportunity Bitcoin untuk pergi ke all time high dia 65, kemudian buat all time high baru. Macam juga Zulfo ni ada target dalam 75k, 90k, 120k, 150 dan paling tinggi 180. So mana-mana dalam kawasan ni seperti barulah kita akan melakukan another dropping. Almost dalam apa yang kita tengok dropping sekarang lah, dropping ini maybe kita akan another dropping lah dalam maybe 70 ataupun 60% lagi. So waktu time ni kita akan layan profit dulu sampai atas ni, kita akan bawa keluar sikit profit, kemudian kita akan tunggu dropping, kemudian kita akan buy balik untuk orang kata another long term.
So itu untuk Bitcoin, apa yang akan berlaku di Bitcoin. So let's go, kita akan pergi lain pula chart. Kita akan tengok di Ethereum. So Ethereum pun sama juga apa yang berlaku, masih lagi dalam trendline. So Ethereum sebenarnya, Ethereum kalau untuk sekarang bukanlah masa sesuai untuk beli. So siapa yang dah ada Ethereum sekarang ni ada hold saja. So untuk buy Ethereum lagi, anda perlu tunggu untuk Ethereum break kawasan ini. So sekiranya break antara 3.3k ke 3.8k berada atas ni, kita expected price tu akan buat anda lihat tu expected kat ni. Kenapa tak boleh beli kat sini? Sebab apa? Inilah kawasan resistance. So price masih lagi boleh buat rejection ke bawah. Sebab apa? Sekiranya rejection yang buatlah break trendline ni, kita akan expected dropping itu yang banyak, iaitu dropping almost ke kawasan, hampir ke kawasan kita beli 0.607 dalam 2.3k. So masih boleh berlaku. So mencakap jangan jangan buy sini. So apa yang kita dah buy sebelum ni kita hold saja. So untuk next buy kita akan expected boleh beli bila price itu dah break major resistance yang purple ni. Bila berada di 3.8 trilion, kita akan expected price tu mungkin boleh melakukan kenaikan ke atas lagi. So untuk sekarang ni kita enjoy dulu profit apa yang kita beli kat bawah ni. Tunggu dulu position. Macam juga Ethereum. Tetapi kalau nak buy untuk long term tak masalah. Tapi kalau anda buy kat kawasan ni pun, kata jangan buy all in lah. Orang kata macam cakap selalunya buy 10% dulu. Sekiranya ada rezeki anda terus naik, so akan untung. Tapi sekiranya jatuh ke bawah ni, kat sini katakan buy, grab more opportunity lah. Dan ataupun sekiranya price tu naik ke atas dan berlaku bounce balik kawasan ni, kita ada confirmation bahawa price itu akan buat all-time high baru. So all-time high kita di kawasan 4.3. So sekiranya Ethereum break kawasan ini antara 3.8k ke 3.3k, so kita akan expect price itu akan melakukan all-time high baru di kawasan inilah, dalam 5k, 6k. Kemudian kita ada paling tinggi, so ada paling tinggi untuk tanya ialah dalam 13k. So dekat masih lagi tunggu tak apa-apa, kita beli di kawasan yang sesuai. Kita beli kawasan sesuai tu, kita akan nampaklah portfolio kita tu lebih cantik lah apa untuk green positif lah, dalam keadaan positif punya profit. So kita buy kat sini, drop lagi bawah, kita akan rugi untuk buy daripada short term. So macam cakap, nak beli pun tak masalah, belilah kat mana-mana pun. Tapi kalau kat sini expected jangan all in lah, hanya buy dalam sikit saja. Sekiranya jatuh bawah sini, kat sini kita boleh grab lebih banyak, ataupun breakout ni bounce kat sini kita boleh lebih banyak sikit, kemudian expected akan melakukan kenaikan lagi. So itu untuk Ethereum. Kita pergi ke BNB. So BNB adalah expected untuk akan tambah lagi. Sebab apa? Pertama, BNB masih belum lagi sampai ke kuasa major resistance dia antara $500 ke $580. So Ethereum BNB masih lagi melakukan perjalanan ke atas. Ingat sebelum ni kita ada monitor couple handle juga untuk BNB ni. Ada monitor couple handle. So sama juga yang ni. So price expected untuk sampai at least dalam kuartal 438. So dalam ni maksudnya apa yang berlaku, kita ada major support dan major resistance, iaitu yang pertama, ingat garisan orange ni adalah major support, kalau purple adalah major resistance. So kita expected price dah pun melakukan break kat sini, break dan price dah buat consolidation. So expected lah price tu akan menuju ke antara 400 ke 450. So ini adalah very good position untuk buy lah. Siapa untuk tambah Binance, bagi Zul untuk position adalah very good. Sebab apa? Kita masih lagi berada di kawasan major support dan expected price tu masih lagi boleh naik ke 450 dalam kenaikan almost dalam 10% punya peningkatan. So very good lah untuk kita buy. Untuk buy siapa nak buy di Binance, kata sekarang ni adalah very good position untuk kita buy untuk long term punya pegangan. So let's go, kita punya favorite coin, iaitu Cardano. So apa yang dah berlaku di Cardano? Cardano adalah kata first coin yang break major resistance. So kita tengok macam mana Cardano break major resistance daripada $1 break, kemudian major resistance ada di kawasan $2 ke $2.1. So expected dah pun breakout dan kita ada sikit rejection. So apakah yang berlaku untuk Ethereum? So untuk Ethereum tengok ada sikit untuk kejatuhan bawah. So expected bawah balik resistance. So ini kembali balik resistance. So apa yang expected, kita akan tarik Fibonacci swing low to swing high. So now expected price dah pun bound di kawasan
kawasan minor support. So adakah price tu, akan tengoklah adakah price tu akan berlaku untuk potential untuk Cardano bound bawah ni untuk pergi ke dia punya net resistance, iaitu di 2.46 dolar, ataupun inilah all time high Cardano. So ingat, Cardano harga tertinggi yang paling rendah boleh sampai lah 2.46 trilion. So now 2.46 dolar. So net resistance untuk Cardano ialah dia punya all time high itu sendiri. So sebab apa, kita dah break 2.1. So expected ialah yang ini dah pun bertukar jadi support sebenarnya. So kita akan tukar support, tapi tengok price sedikit main bawah tu. Tapi sampai bawah tu sampai mana? Now kita expected draw satu Fibonacci di Fibonacci retracement tu, kita dah sampai tu. Expect price tu akan melakukan rentas. So siapa untuk buy Cardano untuk long term, macam cakap, dia dah pun break kawasan ni, so very good position untuk buy. So untuk ni kita tengok daily ataupun weekly lah lebih better. So ikutkan daily dah pun melakukan breakout, so expected melakukan ni. So kalau untuk weekly masih lagi belum breakout ke atas, so maybe kita ada untuk mungkin kita akan buat sideway je. Tapi untuk ni kita tengok ada sebarang pattern tak. So untuk sana ni belum ada sebarang pattern, tapi kita boleh draw satu trend line. So clean trend line di sini. Okay, trend line. Okay. So inilah trend line yang orang kata tengok Cardano. Sekiranya orang kata Cardano boleh melakukan kenaikan lagi selagi mana Cardano tak break ni. So break ni kita akan expected ada sedikit dropping bawah lah. So expected untuk Cardano, sebab apa, dia dah melakukan breakout di resistance, dia expected dia akan melakukan terus naik ke atas. Dari sini dia bounce ke atas, sampai sini kita expected akan melakukan ke bawah, kemudian barulah expected mungkin ada sedikit ke bawah untuk buat sideway kawasan ni. Kata sideway lah bagi good, baru kita buat base, kemudian base baru kita akan buat break all time high 2.6 dan kita akan target itu punya harga tertinggi untuk Cardano untuk bulan kali ni. Harga tinggi dalam 7 dolar. So siapa ada buy, Zo ada buy dulu. Zo ada more than 1k coin untuk Cardano. So now orang kata dah 100%. Dia punya portfolio untuk Cardano dah 90% profit, untuk kata almost kali ganda lah. Zo masuk buy dulu, dah pun satu kali ganda untuk Cardano tu. Untuk Cardano, untuk lain pun dah orang kata profit kembali. Cuma orang kata Bitcoin dan BNB je yang masih belum profit. Sebab apa, Zo ada buy di kawasan high price lah dulu. Sebab tu untuk Bitcoin dan BNB belum lagi profit. So portfolio tu untuk current position untuk portfolio tu untuk hari ni ialah 12% positif. So macam tu, tinggalkan hari Isnin dulu. Hari Isnin tu tengok adalah negatif 1%. Tu masih dalam kerugian portfolio tu. So untuk 5 hari selepas ni dah hari Sabtu. So ni hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad. Tu kita tengok tu punya portfolio dah pun profit 12%. So almost kenaikan tu adalah orang kata untuk altcoin lah. Sebab apa, altcoin kita beli banyak. So bila banyak tu dia melakukan kenaikan tu drastik lah. So sebab tu tengok Cardano, SRP, Exchange, Dogecoin, Holo, Harmony One tu semua kembali profit tu, and then dia support lah tu punya portfolio. So tunggu, sekiranya Bitcoin dan BNB melakukan kenaikan lagi, Zo akan seperti akan more profit lah di dalam crypto. And then untuk Ethereum dah pun melakukan profit almost dalam 20, hampir ke 10% lah, hampir 10% daripada total investment dalam Ethereum saja. So lain-lain coin yang masih negative profit adalah Bitcoin dan BNB. So Zo expected, sebab apa dia dekat ni BNB yang ke very good position untuk buy. Zo expected mungkin dalam 1 hari atau 2 hari Zo akan expected untuk buy Bitcoin lah, buy Binance sekiranya price tu masih lagi di dalam kawasan ni. So siapa nak buy tu boleh, tak masalah. Cuma tu perlu liquid sikit untuk punya asset untuk buy untuk Binance lah. So tengoklah, kalau ada cash lebih tu Zo akan, kalau ada cash lebih dalam sekarang ni kita tengoklah untuk bank in dalam Binance tak ada. So siapa yang pakai UB apa semua tu boleh lah. So Zo tak ada, UB ada tapi Zo tak masuk crypto lagi. So probably Zo akan buat dalam di Luno, beli SRP, masuk ni dan jual. So banyak lah orang kata jalan itu cuma leceh lah untuk kita beli tu. So apapun, probably Zo inilah very good position. Kalau Zo ada opportunity untuk buy, memang sini adalah very good position untuk buy untuk BNB untuk long term punya holding. So untuk ADA tadi, so expected bawah sini tu expected akan melakukan kenaikan untuk 2.4 trilion dan 2.4 dolar untuk Cardano. Kemudian kita dah ada confirmation bahawa price itu akan buat all time high baru. Sebab apa, Cardano adalah satu-satunya coin yang dah break dia punya major resistance.
So untuk SRP, kita tengok SRP, so ramai tengok SRP. So SRP, inilah chart SRP. So macam cakap, SRP berada di bawah support. So macam zone bulan 2 itu, bulan 2 bulan 3 Zul ada masuk SRP di kawasan ni $1.3 kawasan ni. Sebab apa? Zul nampak itu price daripada bawah ini masuk kawasan dan break kembali break support. Zul expected untuk SRP akan kembali almost dalam kawasan $2. Kemudian tengok lepas tu kita akan berlaku crash. So apa yang menyebabkan tu untung and then jatuh. So apa Zul buat? Zul hold saja position. So macam cakap, whatever price dalam kawasan ni very good position. Dan tengok price jatuh bawah. So macam cakap, bila price itu kembali balik dalam 80 sen dolar ke atas, kita akan expected price itu masuk balik di kawasan support dan price itu akan buat kenaikan yang drastik. So apa yang berlaku? Kenaikan yang drastik dah pun dibuat. Sebab apa? Pergerakan secara teknikalnya price tu masuk balik di dalam kawasan box support kita. So sebelum ni macam John selalu cakap kan, bila price tu berada di bawah garisan support, barisan box support, kita akan expect price tu akan buat aku kata pergerakan yang lama lah untuk recovery. Tapi sekiranya price tu kembali balik di kawasan support, kita akan nampak price tu akan pergerakan yang lebih drastik ke atas. So sebelum ni pun sama juga, kita tengok macam mana price tu daripada bawah. Kita tengok SRP pada bawah ni melakukan masuk dalam box, dia ada kenaikan yang drastik lah. So apa nak tengok, adakah SRP mampu untuk break kita punya major resistance, iaitu dalam $2.1 ke $2.7. Ingat SRP all time high dia adalah 3.5 USD dollar. So adakah untuk kali ni, buran untuk kali ni akan berlaku SRP berjaya untuk break ni? So macam cakap, SRP Zul akan lock Zul punya profit. Sekiranya dia sampai kawasan ni, Zul akan lock Zul punya profit di dalam SRP. At least Zul punya modal aja dalam 1000 coin tu Zul akan lock dalam profit. So sekiranya sampai kawasan tu, Zul akan sell lah SRP Zul, dan Zul akan running profit je sekiranya dia kembali ke bawah. Sebab apa? SRP ni macam cakap, dia untuk ada dua tak berminat untuk SRP ni. Yang pertama, coin SRP dikontrol oleh Ripple. Kemudian yang kedua ialah dia punya masalah mahkamah lah, SEC tu masih belum selesai. So sekiranya ada masalah yang ini, kita tengok almost kalau untuk fundamental untuk kenaikan ni, sebab apa? SRP ada buat collaboration dengan tingkat Japanese punya company. Tak berarti pasal gaming apa, lupa. Tapi ada satu, ini mungkin ada orang kata pergerakan yang menarik, tapi pergerakan yang kata menyumbang untuk SRP. Tapi macam cakap, untuk cara teknikalnya, macam cakap, Bitcoin dah naik, Bitcoin rehat, SRP dah naik, SRP rehat, now altcoin. So altcoin mana yang akan melakukan menaikan? Time ni lah kita tengok altcoin mana yang patut anda simpan. So macam ni Cardano, BNB, SRP. So tengok Solana ini bila berlaku time dia patut naik, dia naik. So tengok SRP walaupun banyak isu, dia akan terus melakukan naik. Cuma maksudnya adakah akan berulang balik, hampir break kemudian jatuh rapor balik. So untuk SRP, siapa ada holder SRP, Indo Nasdaq senang je. Artinya anda dah profit kat sini, so kita boleh hold lagi, kita long, masih long term. Tapi untuk next kali ni Zul akan lock punya profit lah. Zul akan lock profit tu dalam keadaan profit. So sekiranya jatuh bawah lagi, Zul akan ambil profit saja, dan Zul akan running dia punya profit. Dia akan lock profit, buat keluar modal dan running profit saja. Kemudian sekiranya ada drop lagi bawah, mostly untuk price yang paling bawah, bagi akan masuk balik untuk grab memang cuti untuk SRP long term. So untuk Dogecoin kat mana price sekarang? Dogecoin, okay, Dogecoin ada berita terbaik, sama juga di 30 sen dolar. Zona Dogecoin berada di 30 sen. So untuk Dogecoin, kita tengok price dah pun kembali daripada kawasan very good position untuk buy Dogecoin. So dalam kawasan support dah, orang kata sekarang orang on the way untuk pergi keluar daripada kawasan support. So untuk secara teknikal, almost ni kawasan resistance kita dalam 30 sen dolar. So sekiranya price tu berjaya break kawasan atas ni, kita akan sepatutnya Dogecoin akan bermain bola antara 30 sen ke almost ke 40 sen. So break kawasan ni, so macam cakap, jangan kalau siapa nak buy dalam very good position buy adalah kawasan box. Bila price tu naik, kita hanya tengok aja, kita hanya punya profit. So whatever kawasan ni adalah very good position to buy. So inilah maybe peluang terakhir lah kalau nak beli Dogecoin harga paling murah, maybe dalam kawasan ni. So siapa yang ada buy kawasan ni very good lah. Macam Zul sedikit laki lah, sebab Zul buy dulu di kawasan 5 sen kawasan ni. So Zul akan still hold lah untuk long term punya pegangan.
So untuk Dogecoin pun sekarang ni Zul dalam profit dalam 400%. So masa 70 sen ni Zul punya Dogecoin profit lah nahan 1000% lah, 1000% dia punya keuntungan. So untuk sekarang ni dalam 400%. So mana lagi coin yang tengok Matic. Alright, Matic 1.4. So macam cakap sebelum ni, Matic berada di kawasan box support antara $1 ke 60 sen dolar. So whatever price ni adalah very good position untuk buy untuk long term. So ada siapa ada buy untuk long term tu very good. Nah kita tengok expected dia dah pun break 2 resistance 1 2. So 2 resistance dah menjadi support. So naik pergerakan untuk Matic adalah antara 1.4 di apa ni 1.4 dalam lingkungan 1.4 ke kawasan next adalah 1.67. So dah melakukan kenaikan, dah melakukan base. So expected kita akan melakukan kenaikan. So untuk ni kita ada expected ada sedikit trend line. Okey, kita tengok macam ni. So expected untuk sekiranya macam cakap tadi total market terus melakukan peningkatan, kena BTC dominant terus berkurangan. So masih lagi favor untuk altcoin. So untuk Matic expected akan melakukan kenaikan ke atas ini at least sampai ke atas ini, sampai ke 1.6 ataupun hampir $2 untuk Matic punya untuk Matic punya all time major resistance di kawasan ini. Sama juga Matic perlu break kawasan major resistance ni untuk dia punya sampai di $2.7 dia punya all time. So antara Matic lah ada projek yang Zul believe untuk long term lah. Cardano, Matic, Polkadot memang Zul buy memang long term. Zul tak cash out, Zul akan tunggu maybe dalam 5-6 tahun ke atas barulah Zul tengok macam mana perform dia punya portfolio. So expected more untuk long term lah, untuk retirement punya. So another last coin tu akan tengok adalah VeChain. Sebab apa VeChain dalam kata masa Zubai tu memang sen-sen je. Masa Zubai tu dalam kawasan 8 sen, kawasan ni 8 sen tu drop pun macam cakap tu, siapa nak beli VeChain dulu very good position. Now dah melakukan kenaikan. Kita ada major horizontal major pattern kat sini, iaitu spherical triangle. Tu price target ni adalah di kawasan all time high dia dalam 30 sen, dalam 2.7 sen ataupun 30 sen dolar lah. Sudah pun breakout. Kita sekarang menuju di kawasan major resistance di kawasan 13 sen dolar. So untuk VeChain break kawasan ni, kita akan nampak pula di 1.6, break lagi satu menang, kita akan dapat di major resistance di hampir 20 sen dolar. So waktu inilah perjalanan dia. So ingat price masih lagi jatuh bawah, tapi expected dah breakout. Kalau jatuh pun expected untuk dalam trend line ni je kemudian melakukan kenaikan. Tu macam cakap lagi, sekiranya total market terus melakukan peningkatan, dominan BTC trail melakukan dropping, kita tengok favor masih lagi dalam altcoin. Sebab tu cakap sekarang ni masih lagi dalam altcoin. So macam ada yang tanya Zul, okey tak nak buy SRP sekarang, okey tak nak buy untuk Cardano sekarang. So untuk contoh SRP macam cakap itu, sekarang ni adalah masa pump untuk altcoin. So untuk altcoin ni kita dah buy dulu, kita hanya tunggu dan lihat saja. Sebab apa, dia tengah pump tu, kita bukan buy masa dia tengah naik. So apa yang patut kita buy sekarang adalah kita buy more Bitcoin dan Ethereum. Sebab apa dia cakap mau buy Bitcoin? Sebab Bitcoin tengah buat cooling down. Tu expected bila altcoin dah melakukan dah menekan sampai di tahap dia, kemudian kita tengok Bitcoin pula akan buat running up. Kemudian cycle tu akan sama juga, tengok Bitcoin naik, Bitcoin rehat, Ethereum naik, Ethereum rehat, kemudian altcoin. So now Bitcoin dah naik, Bitcoin tengah rehat, Ethereum dah naik, Ethereum tengah rehat, dan altcoin. So altcoin akan melakukan kenaikan, kemudian dia akan rehat, kemudian kita Bitcoin. So nak beli, kata beli coin yang masih belum berlaku pergerakan before coin itu melakukan pergerakan. So guys, rasa itu aja untuk malam ni. So mungkin tak banyak yang boleh cover 5 hari. So akan slow-slow kita pergi. So nanti di pagi nanti kita akan tengok di detail. Ada apa-apa yang nak tanya di ruang komen. Sekiranya ada yang spesifik anda yang nak tahu, so boleh di ruangan komen. So nanti tu akan dapat bantu lah di next punya pagi punya review. So guys, itu aja untuk malam ni. Untuk malam ni, so sekiranya ada pertanyaan, tulis di korang komen. Please like, please subscribe, follow jumpa Facebook. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye. Everybody get your fucking hands up.